Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ih wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Serta aku tatapkan dia yakni dia tuntutan tu daripada kitab-kitab yang mu'tabar, maka jadilah ia kalau gitu, serta aku tatapkan dia dia tuntutan tu lah. Nah, betul dah. Serta aku tatapkan dia tuntutan tu daripada kitab-kitab yang mu'tabar, maka jadilah ia tuntutan tu sebuah risalah yang berguna, yang aku nama akan risalah yang berguna ni dengan misbahil muniri fi ma'rifatillahil qadiri. Kitab saya muka surat lain lah, muka surat 3. Tak sama ni, kitab saya kitab Jawi kan. Kitab 2 betul, muka surat 2. Ada, jumpa lah. Alhamdulillah, kita sambung lagi muzakarah kitab Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir.
kita masih lagi dalam muqaddimah bagi kitab, iaitu muallif atau musannif pengarang kitab ni duk cerita kenapa, bagaimana dia boleh mengarang kitab Misbahul Munir ni, yakni hasil daripada permintaan, tuntutan permintaan daripada anak-anak murid dia, sahabat-sahabat anak-anak murid dia, supaya menuliskan tentang rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman, serta menghuraikan segala hukum syarak dan hukum adat serta hukum akad, dan membahaskan ilmu usuluddin mengikut aturan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Sambung lagi pada hari ini, serta aku tatapkan dia tuntutan tu. Tu selain daripada dia menulis tu kerana ambil hak ingat-ingat ketika mana dia mengaji daripada guru-guru yang mursyid, sertanya aku tatapkan dia tuntutan tu pula daripada kitab-kitab yang muktabar. Artinya kitab hak dia karang ni bukan semata-mata ingatan dia, bukan semata-mata hafalan yang dia ingat ketika mana dia mengaji, bahkan dia mutalaah pula, dia rujuk pula, dia tatap mana dia mutalaah, dia rujuk pula dalam kitab-kitab yang muktabar. Kitab-kitab yang muktabar ni artinya kitab-kitab yang diiktibar, yang dibuat kira di dalam ilmu tauhid manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kerana kalau kitab-kitab yang tidak muktabar, seumpama kitab Mu'tazilah ke, kitab Musyabbihah Mujassimah ke, kitab Syiah Rafidiyah, semua tu ada kitab tauhid dia tu. Kitab akidah mereka, tapi tidak dibuat kira lah dalam ilmu tauhid di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah. Bila sebut kata kitab-kitab yang muktabar, berarti kitab-kitab ni diambil kira oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah berjemuk kira, mana ambil termasuk dalam kategori yang digunakan, yang dirujuk oleh ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Bila gitu maka jadilah ia tuntutan tadi tu sebuah risalah. Itu dah. Maka jadilah ia tuntutan tadi tu sebuah risalah, mana sebuah surat kiriman yang halus, yang nipis. Tapi bukanlah orang panggil halus nipis tu macam surat TMB mari minta bil elektrik yang kita, tidak. Risalah ni mana walau surat kiriman tapi yang berguna, yang nafi', yang bermanfaat. Manfaatnya kalau kita mengaji, faham serta i'tiqad dalam hati kita, maka mukmin kita. Bila mukmin berarti syurga tu pasti. Syurga tu pasti bagi orang mukmin. Tu dah. Seumpama kata Imam Sanusi itulah, lagi tak Kifayatul Awam, dia kata tidak jadi mukmin seorang yang mengatakan aku ni putus dengan akidah Islamiyah. Kalau mu cicir aku hacul lebur tubuhku pun aku tak akan tinggal akidah Islamiyah. Padahal dia jahil dengan aqaidul khamsin dan adillatihanya, dengan dalil-dalilnya dia jahil, maka tak jadi mukmin dia lagi tu. Tu walaupun semangat hebat dia bercakap di atas pentas ceramah, walau dicincang tubuhku hancur sekalipun tidak akan aku tinggalkan akidah Islamiyah ini. Hebatlah syarah. Tapi tu jahil nak mampu tak apa pun. Tanya rukun iman berapa? 10 tu jawab dia. Siap. Walau semangat cakap lagu tu pun iman dia tu tak sah. Sebaliknya tak ada cakap apa tapi dia ngaji, dia faham. Bila faham dia i'tiqad dalam hati dia, dia pegang dalam hati dia, jazam dalam hati dia, putus yakin 100%. Walau tak bercakap pun tak apa, maka dia tu mukmin, yang tidak ada khilaf ulama. Tidak ada khilaf ulama pada iman dia tu sah ke tak sah. Semua ulama setuju kata iman dia tu sah. Maka bila iman sah ni syurga dalam tangan. Tu syurga dalam tangan. Walaupun takdirnya Allah Ta'ala tak ampun dosa, wala'iyadzubillah, kena masuk dengan kau dulu, tetaplah nanti akhirnya masuk dalam syurga. Sebab apa? Sebab ada iman sebesar zarah.
ada akidah yang sahihah dalam jiwa dia, maka syurga dalam tangan. Itu dia. Sebab tu risalah ni risalah yang berguna, yang bermanfaat. Yang aku namakan dia sebuah risalah yang berguna ni, aku namakan dengan apa? Dengan Al-Misbahil Muniri fi ma'rifatillahil qadiri. Apa arti daripada nama dia bahasa Arab itulah, ni nak terjemuh ke Melayunya, lampu yang menerang. Tapi kalau kita pergi kedai nak beli kitab lampu yang menerang, memang orang tak beri. Orang tak tahu tak apa lampu yang menerang nak tu ni. Tu dia panggil jadi alamun ghalabah dah. Jadi satu nama yang dimenangkan orang panggil di atas isti'mal nama sebuah kitab ni Misbahul Munir. Kalau kita pergi kedai tu nak beli Misbahul Munir, dia pun lah kitab ni. Ni kitab Misbahul Munir. Tapi kalau kita pergi kedai, saya nak beli kitab lampu yang menerang, nganga orang jual, awak silap kedai tu kok, kedai hardware kok, kena beli lampu yang menerang ni nak ni. Sini bukan jual lampu, sini jual kitab. Tapi tak apalah, yang nak menerang pada kita apa terjemuh makna dalam bahasa Melayunya. Al-Misbahil Muniri, lampu yang menerang. Itu spotlight lah kalau kita kak. Kalau setakat lampu tak terang tu malak, tak jadi juga. Yang naknya lampu yang menerang. Kalau bahasa kita lah ni spotlight lah. Al-Misbahil Munir ni mana? Spotlight lalu dah. Spotlight kan terang. Terang jelas. Fi ma'rifatillahil qadiri, pada bercara berapakah kita hak diberi nama spotlight ni? Pada mengenalkan Allah Ta'ala Al-Qadiri, yang maha amat berkuasa. Atau sirat mubalaghah tu Al-Qadiri. Tu yang maha amat berkuasa, artinya zatun muttasifatun bil qudrati, zat yang bersifat dengan sifat perkuasa. Maka kerana tu Allah Ta'ala zat yang maha amat berkuasa. Jadi Al-Qadir, tu sahabat dalam Quran pun sebut, innallaha ala kulli syai'in qadirun. Sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap sesuatu mungkin ini, makhluk ni, dialah zat yang maha amat berkuasa. Maka tak ada satu tak ada satu firqah, tak ada satu fuq dalam Islam ni yang ingkar Allah Ta'ala tu qadir. Kalau ingkar Allah Ta'ala tu qadir, kafir lalu dah, pupu lalu dah. Sebab apa? Sebab disebut dalam Al-Quran. Lepas tu khilafnya bagaimana? Khilafnya qadir Allah Ta'ala tu ada sifat ke tak ada sifat? Ada mabda' tak? Ada tempat pucuk terbit bagi qadir tu mana? Qudrah. Hak ni lah hak jadi khilaf di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah. Bukan khilaf sesama Ahli Sunnah wal Jamaah dah. Khilaf di antara Ahli Sunnah dengan lain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Seumpama Mu'tazilah. Maka Mu'tazilah kata Allahu qadirun bi zatihi. Allah tu zat yang maha amat berkuasa dengan zat dia. Ataupun Allahu qadirun bi qudratihi hiya zatuhu. Allah Ta'ala zat yang maha amat berkuasa, dengan kuasanya itu ialah zatnya tu sendiri. Tidak ada di zat Allah Ta'ala tu sifat. Itu dia panggil kelompok Mu'attilah, dia panggil fuq yang mengkosongkan zat Allah daripada sifat. Itu satu fuq. Ada satu fuq lagi, orang panggil musyabbihah atau mujassimah. Ini dia isbat habis segala sifat-sifat. Bahkan orang panggil bukan setakat sifat, melampau pergi sampai ke jarihah, anggota tubuh badan. Allah ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada betih, ada perut, ada tubuh badan, sekujur tubuh tu. Seperti makhluk ni, tapi tubuh yomel lah Tuhan, bukan macam mu. Yang main gitu. Hak tu melampau juga tu. Orang panggil musyabbihah mujassimah, sesak juga. Kalau kata tubuh macam kita tu kufur. Tangan macam kita, muka macam kita, sama seperti kita, tu kafir tu dah. Kalau kata Tuhan ada muka, Tuhan ada tangan, tapi tangan Tuhan tak serupa lah dengan tangan kita, tu fasik mubtadi'. Fasik mubtadi'. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengisbatkan Allah Ta'ala tu bersifat. Bukan macam Mu'tazilah dah, mana Allah Ta'ala tidak ada sifat di zatnya. Allah Ta'ala tu berkuasa dengan zat, berkehendak dengan zat, melihat dengan zat, mendengar dengan zat. Tidak ada sifat di zat Allah. Sebab apa kata Mu'tazilah tidak ada di zat Allah Ta'ala sifat? Kalau ada di zat Allah Ta'ala sifat, kata Mu'tazilah,
Pasti Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Di mana dalam Quran kata? Di dalam Quran ada Allah Ta'ala sebut, innallaha ta'ala yattasifu bi sifatil qudrah wal iradah wal ilmi wal hayah was sam'i wal basari wal kalam. Ada tak? Tak ada. Tak ada dalam Quran Allah Ta'ala sebut. Tak ada tu orang panggil tak ada. Dengan secara dilalah mutabaqah. Itu ulama ahli sunnah jamaah jawab pula. Secara dilalah iltizamiyah tu ada dengan secara dilalah iltizamiyah. Pengertian dengan secara automatik. Itu dia panggil, kalau kita terjemuh lah ni, dilalah iltizamiyah makna reti dengan secara auto, tak payah pakai manual dah. Orang cerdik ni reti dengan secara auto. Nak kena manual lagi gak berat lah. Tak berapa nak cerdik mana dah tu, kena sebut seko-seko baru reti. Macam dalam Quran Allah Ta'ala sebut dah kita dalam Quran. Ada tak kita dalam Quran? Tak ada. Tak ada deh. Mana tak ada apalah kita dengan Qurannya, pakai lepas gitulah. Tak ada kaitan apa dengan kita. Orang tak cerdik kata tak ada. Mana ada, tak ada pun. Ya ayyuhal ahmad faiz hafizuddin bin Rosli. Ada gitu? Tak sebut. Tak ada kata, tak ada Quran, tak ada kaitan pun dengan saya, tak ada sebut pun nama saya, rumah saya kata. Berat lagu tu mu. Ada tak dalam Quran sebut? Ada. Mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Habis selesai masalah sini. Orang cerdik reti lah dah. Segala puji tu hak Allah. Allah tu siapa? Tuhan, Tuan, pemilik atau yang mentarbiah, yang menjaga, yang menyusun, yang mengaturkan alam ini. Masuk tak kita? Lembu kita, rumah kita, bini anak kita, gapo harta, masuk habis tak alam? Masuk habis. Ada lah Quran. Orang cerdik itu tak kena sebut banyak seko-seko, kena sebut habis jenuh. Quran tak jadi 30 juzuk dah. Dah sini. Tu berat lagu tu. Jadi Mu'tazilah gitu kena sebut seko-seko duk reti. Berat gitu. Jadi ada orang panggil pengertian dengan secara auto. Bila Tuhan kata dia zat yang maha amat berkuasa, tak boleh nak reti Tuhan tu berkuasa melainkan ada sifat berkuasa. Tak boleh nak reti kata zat Allah Ta'ala tu maha mendengar melainkan ada sifat pendengaran. Tak boleh nak reti kata Allah Ta'ala tu zat yang maha amat melihat melainkan ada sifat penglihatan. Gitu. Tapi cara bercakapnya tak ceritalah adanya sifat pendengaran, penglihatan. Cerita kata dia tu maha mendengar, maha melihat. Tu orang panggil qaulan baligha. Percakapan yang menyampaikan di dalam hati mustami'in, para pendengar. Gitu. Tu dah. Macam kalau orang kata ke kita, mu tak usah duduk mulut manis dengan aku lah. Aku dengar belakang gapo hak mu duk ngopak. Kira gitu. Aku dengar belakang gapo mu ngopak ke aku. Aku dengar belakang. Orang kita kacak gini. Tak usah duduk mulut manis dengan aku lah. Aku ada sifat pendengaran. Kan pelik lagu tu dah tu ni. Orang ngopak pun garu kepala. Dah apa mu ada sifat pendengaran mengingat aku tak ada. Aku pun ada ke? Jadi tak sapa di hati pendengar. Kalau kata tak usah duduk mulut manis dengan aku lah. Aku dengar belakang. Kan lain tu. Aku dengar belakang dah gapo hak mu ngopak ke aku. Itu cara bercakap tu. Menyebabkan orang hak ngopak tadi tu, sudah tak boleh nak susuk lah kita. Satu, secara akademiknya, secara ilmiahnya, secara akademiknya, orang hak ngopak bila dengar orang tu kata mu tak usah duk mulut manis dengan aku lah, aku dengar belakang dah gapo hak mu ngopak ke aku. Dia si pengumpat tadi kata, secara akademik ni, tapi tak ada lah lagu ni. Secara ilmiahnya, si pengumpat tu kata, maknanya dia tak pekak. Gitu kan? Dia tak pekak. Bila tak pekak, lawannya ada sifat pendengaran. Tu secara ilmiah dia panggil. Tu dia kata dia mendengar. Bermakna dia tak pekak. Dia tak pekak. Lazim daripada dia mendengar tu dia tak pekak. Bukan lawan bagi mendengar tu pekak dah. Sebab lawan bagi mendengar tu tidak mendengar. Ada orang duduk dalam kelas kan? Dia tidur. Ngatuk dah tu ni. Jam mata. Sudah kelas kata, faham tak apa ustaz ngajak ni? Tak faham aku. Mu tak dengar ke? Aku tak dengar tadi. Awak pekak lah kalau gitu. Gitu ke? Aku tak pekak, aku tidur ngatuk. Biar boleh pahala tak apa dah orang ngaji juga dah sini. Mu dengar tak? Aku tak dengar. Mana tak dengar kat pekak lah. Gitu ke? Dah. Tak dengar, lawannya mendengar. Mendengar, lawannya tidak mendengar. Gitu tu. Patuh hak lawan bagi pekak tu ke apa? Pendengaran. Tak ada sifat pendengaran tu baru pekak.
Sama dia mendengar ke tak mendengar, dah tak ada sifat pendengar, pekak selalu dah. Itu dah. Tu lagu tu. Jadi kalau bila dah dia kata saya dengar belaka, bermakna dia tak pekak. Lazim daripada dia dengar, dia mendengar belaka, bermakna dia tak pekak. Bila reti kata dia tak pekak, berarti dia ada sifat pendengaran. Kenapa? Lawan bagi pekak tu pendengaran. Lawan bagi pendengaran tu pekak. Dua-dua ni tak boleh beri pun sekali ni. Tak boleh beri pun sekali. Adapun mendengar, bukan lawannya pekak. Lawannya tidak mendengar. Boleh beri pun tak? Mendengar dengan tidak mendengar tu boleh. Ia tak ada masalah. Kejap macam kita buat kerja lah. Kadang-kadang anak kita mari abah kita. Kejap abah ada kerja ni. Macam tu. Kita tak dengar apa anak kita cakap tu. Adakah kita pekak? Anak kita tahu abah ni pekak apa? Gitu. Ada. Kita tak pekak, cuma kita tak siap lagi nak mendengar hak dia mau cakap tu. Kita nak tumpu hak ni dulu. Contoh. Jadi mendengar tu lawannya tidak mendengar. Tu. Jadi walaupun Allah Ta'ala tak sebut dengan secara mutabaqah dalam Quran, tapi secara iltizamiah tu boleh difaham bahawasanya Allah zat yang bersifat. Ada sifat di zat Allah Ta'ala. Tu lalu fuak-fuak Mu'tazilah dia kondel lagi. Kalau sifat-sifat Allah Ta'ala tu ada di zat Allah Ta'ala, qadim ke hadis? Pulak dah. Kalau sifat-sifat Allah Ta'ala tu hadis baharu, makna hadis ni baharu. Nescaya baharu juga zat Allah Ta'ala. Mustahil ya. Mustahil. Kita berkata ya, betul tu. Mustahil tu. Lepas tu, qadim ke? Qadim. Qadim dia kata. Kalau sifat-sifat Allah Ta'ala qadim, la ta'addadatil qudama'u. Pasti berbilang-bilang dah qadim mana? Zat Allah qadim. Lepas tu sifat-sifat Allah. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Pun qadim. Jadi 8 qadim. Maka katanya Mu'tazilah, ta'addudul qudama' mustahil. Berbilang-bilang benda qadim itu mustahil. Mana boleh terima? Orang Kristian saja dikafirkan dengan sebab i'tiqad 3 qadim. Mana? Tuhan bapa, Tuhan mak, Tuhan anak. Maka orang-orang ahli sunnah wal jamaah ni lebih patut layak dikafirkan. Berapa? 8 nak qadim. Kata Mu'tazilah. Lalu ulama kita ahli sunnah wal jamaah jawab, ta'addudul qudama' mustahil ni, berbilang-bilang benda qadim mustahil ni kalau benda yang qadim tu bahasa zat. Ini zat yang qadim, ini pun zat yang qadim. Mustahil. Apa? La fasadata. Hancur langit bumi ni. Hancur dengan makna tidak boleh wujud sejak daripada awal walau sebesar zarah. Tu gitu. Tu nanti akhir dalam sifat wahdaniyah tu dibahaslah. Orang panggil burhanut tawarud, burhanut tamanu. Hujah-hujah yang menunjukkan Allah Ta'ala tu tak boleh Tuhan tu berbilang. Paling kurang 2. Ia bahas daripada ayat Quran. Allah Ta'ala firman, "Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata." Lau kana, jikalau ada lagi fihima pada langit dan bumi ni alihatun illallah, Tuhan lain selain daripada Allah. Paling kurang 2. Saya ambil 3, 4, 5 sejuta lah. Itu banyak sangat. Pening. 2 je. Paling kurang 2 tu berbilang dah. Allah sah dia lagi Tuhan. Lagu mana jadi? La fasadata. Hacul bu langit bumi. Artinya tak boleh diwujudkan ada alam ini walau sebesar zarah sejak daripada awal lagi. Itu lagi akhir dibahas. Jadi hak tak boleh berbilang qadim ni zat. Adapun sifat ni tidak bercerai tangga daripada zat. Walaupun sifat tu bukan zat, tapi sifat tu bukan yang lain daripada zat. Artinya tak boleh bercerai tangga daripada zat. La hiya huwa. Itu sifat. La hiya huwa. Bukanlah sifat tu zat. Wala hiya ghairuhu. Tapi bukanlah sifat tu boleh bercerai tangga daripada zat. Sifat tu bukan zat, tapi sifat tu tak boleh bercerai tangga daripada zat. Lagu tu. Macam hitam di mikrofon ni. Sifat bagi mikrofon, betul tak? Tapi adakah hitam tu ialah mikrofon? Kalau hitam mikrofon, rambut kita mikrofon enggak hitam. Gitu lah. Ibu duk pakai tu hitam lah. Mikrofon enggak tu. Gitu. Dah. Hitam mikrofon. Mikrofon lain, hitam lain. Hitam tu sifat yang ada pada mikrofon. Tapi hitam yang ada di mikrofon ni boleh bercerai tak daripada mikrofon? Tak boleh. Saya nak ambil mikrofon je, hitam tu tinggal tepi. Tak boleh. Gitu lah. Jadi walaupun hitam tu bukan mikrofon, tapi hitam tu tak boleh bercerai tangga daripada mikrofon. Gitu. Bermakna pisah tak? Tak pisah. Sifat dengan zat lagu tu, ya. Maka tak ada masalah apa.
sifat tu qadim berapa banyak sekalipun tak apa, tidak membawa jadi mustahil. Itu nanti perbahasan dalam bab sifat-sifat ma'ani. Habis. Tu. Lepas tu sifat-sifat ayat-ayat khabariyat dia panggil, ayat-ayat sifat, ayat-ayat sifat dia panggil. Mana? Yadullah, wajhullah, istiwa. Lagu mana ahli sunnah wal jamaah? Ini ada dua jalan. Satunya takwil tafsili. Mana? Wajhun dengan makna zatun, yadun dengan makna qudratun. Tangan dengan makna kuasa, muka dengan makna zat. Tertinggi dengan makna menguasai. Itu satu jalan ahli sunnah wal jamaah. Dia panggil kebanyakan daripada ulama khalaf. Satu lagi serah tafwid pada Allah ba'da tanzih. Mana? Tertinggi bukan tinggi sebagaimana tinggi yang difahami oleh makhluk. Mana? Tinggi ada lawannya bagi rendah. Ada bukan? Atas ada lawan bagi bawah. Tangan yang berjari, berurak, bergemagan yang bukan tangan makna ni. Patut apa makna tangan situ? Serah pada Allah Taala. Serah pada Allah Taala. Allah lah yang Maha mengetahui apa makna tangan di situ. Itu orang panggil kebanyakan daripada salaf. Ada lagi yang mengatakan tangan situ sifatun min sifatillah. Satu sifat daripada sifat Allah, seperti kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat bukan anggota. Itu isbatul yad sifatan min sifatillah, mengisbatkan tangan satu sifat daripada sifat-sifat Allah, bukan jarihatan min jawarihillah. Itu jangan tukar tu. Bukan anggota tubuh badan daripada segala anggota tubuh badan, bukan. Itu beza dengan musyabbihah mujassimah tu. Tuhan ada tangan, tangan mana anggota tubuh badan, zat. Kan kita tangan ni zat ni, betul tak? Anggota jarihah. Bukan makna tu. Yadun situ, yadun dengan makna sifat. Lagu mana sifat? Seperti kudrat iradah. Kita tahu dah hakikat sifat. La ya'lamu haqiqatiha illallahu. Kita tak mengetahui hakikat apakah kudrat, iradah, ilmu, hayat, melainkan Allah. Sama juga. Kita tak tahu apa hakikat sifat tangan, sifat muka, sifat tertinggi. Hanya Allah saja yang mengetahui. Ini salah satu daripada pendapat Imam Abul Hasanil Asy'ari. Habis itu. Kemudian setelah mana siap dah kita ni siap dah. Sudah siap dah ni kan? Kemudiannya aku memohon kepada Allah, aku minta. Memohon sini aku minta artinya doa lah. Aku doa, aku minta pada Allah, aku memohon kepada Allah Taala. Dah minta pada Allah Taala dengan makna doa. Kalau minta sesama kita ni sedarjat, dia panggil iltimas. Kalau orang panggil minta kepada orang yang lebih rendah pada kita, seperti anak kita, kita mohon kepada anak kita supaya basuh kereta, beli lauk di pasar raya, ataupun buat apa saja kita nak suruh lah, jiru pohon bunga ke apa, tu dia panggil amar, perintah. Tu beza tu lah. Tu kitanya minta dengan Allah Ta'ala, atau kita anak ni minta dengan orang tua. Tu orang panggil doa tu. Tapi doa kita minta dengan orang tua tu dengan makna dia benar-benar tak tahu apa hajat kita. Tapi kalau Tuhan ada talabus syai' minal adna ilal a'la ala wajhi tadarru' bi niyatil ibadah. Dengan niat ibadah lah. Kita minta dengan Tuhan tu dengan niat ibadah. Bukan Tuhan tak tahu dah. Jangan pula kita bila doa orang tanya panjang berdoa. Pasal apa panjang berdoa ni? Ada kena minta lah panjang-panjang. Kalau kita tak minta panjang-panjang, Tuhan tak tahu apa kita nak. Kapir selalu tengah berdoa tu. Jangan i'tiqad kita berdoa tu Tuhan tak tahu apa kita nak. Tuhan Maha mengetahui. Lepas tu duk minta apa dah Tuhan Maha mengetahui. Tuhan suka hamba yang menzahirkan sifat kehambaan. Kita mengizharkan sifat ubudiyah tu Tuhan suka. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah tu murka marah kalau kita tinggal minta dengan dia. Dalam keadaan kita tu nak. Tu kita nak tapi kita tu tak minta dengan Tuhan. Buat menyombong, tak saya minta dengan Tuhan. Tuhan murka. Wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Anak Adam ni pula kerek-kerek duk minta dengan dia, yang marah. 2-3 kali minta tak apa lagi, minta sama-sama. Nak beli handphone pun minta, nak makan nasi pun minta, nak buh minyak motor pun minta. Tu gak rasa nak sepak tak belakang lah.
Nah, minta semua menata ni, nak ni. Marah dia lah. Tuhan tak. Kita minta banyak mana pun Tuhan tak marah. Bahkan Tuhan suka sebab kita tu menzahirkan sifat kita seorang hamba. Gitu dah. Lepas tu kita minta tu iktikad bagaimanalah hati Tuhan tak tahu ke? Ya Allah, aku nak gani ya Allah. Dalam hatinya Tuhan tak tahu. Kalau Tuhan tak tahu, kapis lalu kita tengah doa tu kupu dah. Kekal dengan akal tu kupu tu jangan main mengisbatkan jahil pada Allah Taala. Lepas tu kita minta dengan Allah Taala tu, Allah Maha mengetahui. Lepas tu minta tu sebagai nak zahirkan diri kita ni seorang hamba kepada Allah Taala. Gitu. Ya Allah, aku nak gani ya Allah. Dalam hatinya Tuhanmu Maha mengetahui dah apa aku nak. Lepas tu aku duk bobel minta Allahumma Rabbana ni, aku nak zahir kata aku ni hamba padamu. Itu gitu dah. Kemudian aku memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pada Allah Taala. Minta apa? Minta pada Allah Taala oleh bahawa menjadi akan sebuah risalah yang berguna tadi tu, iaitu Misbahul Munir tu. Minta Allah Taala menjadikan dia sebuah risalah yang berguna tadi tu, manfaatan, supaya jadi manfaat. Tu bermanfaat. Nak, yakni diambil manfaat dengan dia, itu maknanya. Bukan manfaat, memberi manfaat pada hakikinya, memberi manfaat yang memberi mudarat ni Allah Ta'ala. Betul tak? An-nafi' al-mudar itu Allah Ta'ala pada hakikatnya. Lepas tu boleh manfaat juga, mana? Diambil faedah. Itu mana manfaat sini. Manfaat sini diambil faedah daripada risalah ni. Itu manfaat, diambil faedah. Macam kita kata khairun nas man yanfa'ul linnas, dalam hadis sebut dah tu ni. Sebaik-baik manusia tu mereka yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Mana? Orang ada faedah pada manusia yang lain, yang gitu. Hidup dia tu ada faedah. Nah, ada faedah, ada kegunaan. Orang boleh tupai mengaji, orang boleh tupai harta, orang boleh tupai idea, orang boleh tupai gapo, orang boleh tupai. Tu dia panggil manfaat, dengan makna faedah. Hakikat yang memberi manfaat ni Allah. Gitu lah. Tu. Lama jadi pening. Itu ustaz kata yang memberi manfaat mudarat hanya Allah. Makhluk tak ada boleh beri manfaat dan mudarat. Patut ni minta dengan Tuhan supaya kitab risalah dia ni dapat jadi manfaat. Sudah. Pening, duk pening situ. Manfaat sini mana faedah. Boleh ambil faedah. Boleh ambil guna. Dan berguna, manfaat dan berguna. Tengok, berguna tu orang panggil atas tafsir tu, atas tafsir. Ia nak tafsir pada kata manfaat. Apa manfaat? Yakni berguna. Gitu. Manfaatan tu bahasa Arab manfaat. Bahasa Melayu kita berguna. Itu. Seolah-olah dia kata ginilah. Kemudian aku memohon doa kepada Allah Ta'ala, oleh bahawa menjadi akan ini risalah yang kecil ni, sebuah risalah yang berguna ni, akan ini risalah ni jadi apa? Berguna bagiku. Soalan nak kecek lagu tu lah. Tu dia panggil dan tu, dan atas tafsir. Dia nak tafsir pada apa makna manfaat. Itu berguna. Berguna bagi siapa mula sekali? Bagiku, bagi diri dia sendiri dulu. Ini isyarat kepada ibda'ul khair binafsika. Dalam hadis sebut ibda' binafsik. Ibda'ul khair binafsika, Nabi kata. Mulakan kebaikan tu dengan dirimu. Itu mula kebaikan tu dengan diri kita. Ikutlah. Doa pun, doa kebaikan. Doa diri kita dulu. Allahumma ighfirli. Okay? Allahumma ya Allah Tuhan, ighfirli, ampunilah aku, wali walidayah, barulah mak opak kita, wali jami'il mu'minina wal ila akhir. Itu. Bukan doa kau orang. Ya Allah, ampunilah ibu bapakku, ampunilah semua bangsaku yang banyak berdosa ni. Aku alright. Habis. Kalau gitu iblis dia tu. Iblis itu Iblis ni nak jadi kau dia dilaknat sebab-sebabnya. Malaikat-malaikat kita tengok di Lauh Mahfuz, ada satu nama makhluk Allah Ta'ala yang akan dilaknat oleh Allah Ta'ala sampai kiamat. Di kalangan mereka. Di kalangan sama? Di kalangan malaikat. Iblis bukan malaikat. Iblis ni ialah jin. Usjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dia jelas dalam suratul Kahfi Allah Ta'ala sebut biodata asal usul muasal bagi
iblis, iaitu dia tu kana minal jinni, adalah dia daripada bangsa jin. Tapi oleh kerana dia hebat beribadat, daripada bumi yang ibadat, pak langit dia naik martabat, pak langit, hingga dapat jadi panglima perang, bawa tentera mereka pergi bunuh habis puak-puak jin hok melakukan kerosakan di atas muka bumi. Itu. Jadi ketika mana iblis duduk dengan para malaikat ni, tu ahlu khidmat dia ketika tu Jibril. Jibril tu ahli khidmat dia lah. Jutulu, kalau kita kata lah ni, jutulu bibik tuk guru, jutulu bibik iblis dia ngajar ke hulu ke hilir. Itu ni hebatnya iblis dia kata. Azazil nama dia kata. Jadi malaikat tu kita tengok di Lauh Mahfuz, ada satu nama hamba Allah Taala ni dilaknat, tak tahu siapa di kalangan mereka. Di kalangan mereka ni, di kalangan malaikat ada tiga tu, iblis seorang termasuk. Sebab dia tok guru dia kata. Dia tok guru. Dia ketua tok guru hebat, naik martabat tinggi dia. Kerana kalau malaikat dia tak naik ke mana dah, dia duduk situ statik. Sebab dia orang panggil sifat taat pada Allah dia tu jibiliyah. Aslul khilqah. Dia tak ada lapar, penat, boring, jemu, tak ada. Dia tak serupa manusia jin. Manusia jin ni dia ada benda tu. Rasa puas, rasa nafsu syaitan, nafsu malaikat, nafsu menatai buah, nafsu menatai ternak, ada berlaku dalam tu. Jadi apabila hebat iblis ni boleh mujahadah sampai ke langit, hebat dia lah pada malaikat. Sebab tu manusia ni pun kalau dia hebat lawan mujahadah sehingga dia tu jadi nafsu radiyah mardiyah, martabatnya lebih tinggi daripada malaikat. Lebih tinggi, lebih mulia pada malaikat. Gitu. Maka popok malaikat berjerit menangis lah, bimbang takut masing-masingnya termasuk hak tu lah, demo lah kan, saya lah yang dimaksudkan dalam Lauh Mahfuz tu, hak dilaknat oleh Allah. Sepakatlah fok pergi jumpa Azazil. Minta tu lebah mai ajak macam kita lah ni lah. Ada hajat ke berat ustaz, tolong mai ajak dia. Ustaz pun insya-Allah salah raut kat Allah. Mai ajak lah dulu lah. Sama malaikat lagi jumpa dengan iblis tu, minta tolonglah Al-Fadil tuan guru Azazil dia sini. Apanya? Tolong berdoa fofok kami semua ni, bimbang takut kami lah hak termasuk satu hamba Allah akan dilaknat sampai kiamat oleh Allah. Mu tahu di mana? Kami tengok di Lauh Mahfuz. Iblis ni enggak pakai kat tangan berdoa selalu, ya Allah, selamatlah malaikat-malaikatmu ni daripada termasuk orang yang dilaknat olehmu pada hari kiamat. Mustajab doa iblis. Tuhan makbul tak tu ni. Jangan main-main. Doa untuk lebah ni Tuhan makbul, tapi untuk lebah sendiri hok kena laknat rupanya. Apa kena laknat dia sendiri apa? Dah dia tak berdoa ke diri dia. Dia berdoa untuk orang lain kerana dia rasa diri dia selamat. Baik, ahli surga. Tak tu ni. Selesai masalah. Maka sebab tu Nabi kata ibda'ul khair bi nafsika. Mulakan kebaikan tu dengan dirimu dulu. Maka sebab tu dia minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala jadikan risalah ni manfaat, faedah, berguna. Pertama, bagiku. Bagiku dulu. Tu satu. Dan anak buahku. Anak buahku. Tak kira lah anak buah dengan anak khadam ke, atau anak buah dengan mana anak saudara ke. Anak-anak dengan makna nasab ke, ia berlaku tu anak buahku tu. Dan kawan-kawanku, kawan-kawan ni mana? Sama ada anak murid atau teman sepengajian dia juga, kawan-kawan juga. Selevel dengan dia. Tu dah. Sebab ilmu ni kadang-kadang kitanya kalau di pondok lah, kita tak dapat dengan tok guru duk baca kitab besar-besar dah. Lepas tu kita dapat tu dengan abang-abang pondok, dengan kepala telaah, atau kadang-kadang dengan sahabat selebuan kita. Sebab sama-sama ngaji tu bukan semua sama-sama faham. Kadang-kadang sahabat kita lebih faham pada kita, balik kita murajaah pula dengan dia. Oh gitu. Terima kasih banyak mak. Dia pula hak ajar kita sehingga kita boleh faham. Tu. Jadi boleh jadi belaka tu kawan-kawanku tu sama ada anak murid atau teman pengajian. Ya belaka. Dan yang tinggi pelajaran, orang-orang hak tinggi pelajaran mana? Orang hak ada CJ lah, BA, MA, PhD, PQ, RSTU, BW, XYZ, ada belakang CJ berjala-jala pun boleh dapat manfaat, boleh jadi kegunaan, faedah risalah ni kepada orang yang tinggi pelajaran.
Dan yang rendah pelajarannya. Nah, bagi orang yang rendah pelajaran pula, sekat SPA ya, ataupun sekat UPSA ya, atau UPSA pun tak ada. Ngaji kat tadika pasti ya. Lepas tu tak ngaji dah, duk jual kuih ngamuk je boleh jadi. Orang susah lama-lama ada. Lama-lama sampai keluar ni pun ada. Nah, bukan tak ada dak. Kita yang berasa pun tak ada kok. Ngok kita tu senang. Kita tak tercari kapung-kapung susah-susah sungguh ada. Orang hak terlepas anak dia tak boleh dapat pelajaran berapa. Sebab apa? Susah sangat nak atas sekolah tak boleh. Yuran mahal-mahal belaka. Tu dah. Nak atas pondok tak sih juga dekat sini. Walau tak ada yuran pun tak sih. Sebab apa? Tak ngaji tinggi juga pondok ni pun supeng. Berat tu. Maka sebab tu kita atas anak kita ngaji tu jangan fikir nak makan habuai dunia. Nah. Kita hantar anak kita ngaji tu supaya dia tu jadi orang yang berguna gitu. Tak kira lah sama ada ngaji tahfiz ke, ngaji pondok ke, nah, atau ngaji sekolah sains mara ke apa, tak kira. Yang penting kita ayat dia mu ngaji ni fardu kifayah. Kalau hak jenis sains nah, mu ambil medik ni hukumnya fardu kifayah. Niatnya sebagai nak menunaikan fardu kifayah dapat pahala. Tu dah. Supaya nantinya bermanfaat, berguna untuk bangsa, negara dan agama. Itu. Faham betul? Ni dak awal-awal lagi duk ayat dak. Ilmu medik ni ilmu sekular. Suya. Ilmu sekular. Tu ada tu siapa keluar ni, pada orang duk faham lagu tu. Ngaji medik ke farmasi ke berapa tu, tu ilmu sekular tu. Tak betul tu cakap gitu. Salah tu cakap lagu tu. Sekular tu bukan ilmu. Dia tahu tak sekular, sengkola ni berapa? Dia duk sebut saja anda. Sekolah ni, sengkola ni. Sengkola, sekular ni, ilmaniyah ni maknanya ifragul hayat aniddin dia panggil. Mengkosongkan kehidupan daripada agama. Itu dia panggil sengkola nak ayatwi. Nah, itu sekular. Mengkosongkan agama dan mengkosongkan kehidupan daripada agama. Itu dia panggil ilmaniyah syamilah dia panggil. Sekular dengan secara lengkap. Hidup kita ni daripada bangun tidur sampai tidur balik tak ada hukum Islam, tak ada hukum wajib, makruh, sunat, harus. Itu sekular. Faham tak? Ada orang panggil sekular dengan secara juz'iyah. Mana ilmaniyah juz'iyah. Sekular dengan secara beberapa ketika, beberapa sektor, beberapa tempat, beberapa juzuk. Itu kebanyakan hak menimpa kita. Ilmaniyah syamilah ni tak ada lah, kafir lah kalau dia ilmaniyah syamilah kan. Nah, hak adanya ilmaniyah juz'iyah. Mana ifragul hayah aniddin bil juz'i, dengan juzuk, dengan secara juzuk. Mana kadang-kadang dalam pendidikan kita tak ada ini tak ada agama gapo ni, tak ada hukum gapo ni suka-suka kita lah nak mengaji. Dah ada hukum tu mengaji. Nah, ada hukum dapat pahala. Kadang-kadang dalam ekonomi tak kira lah hal haram yang penting untung. Sudah. Nah, tuai rajin sangat pergi masjid. Nah, orang tarekat pula tu kadang-kadang ngatik rajin. La ilaha. Tapi kan main muamalah dia tak kena. Banyak hak haram makan reba ke apa. Tak cakap ngatik lah lagu tu. Nah, tak cakap ngatik utuh balasah pun tak cuci hati tu. Nah, apa duk makan benda haram? Sebab tak cara halal haram pada ekonomi. Gitu juga siasah politik pun ada hukum. Nah, halal haram dan sebagainya. Itu ingat baik. Tu kadang-kadang kita anggap agama ni ada di tempat-tempat yang mana? Di masjid contoh. Dia cokek saing dia tepi. Meknat. Gapo? Mu tahu tak? Timur mana? Timur belakang rumah mung tu lah. Apa timur tu? Weh, teruk. Teruk lah mana? Ayo, sensasi ni, rancak ni, sana sini berdosa ni, cerita sikit, lagu mana tema? Tak boleh ni, atas masjid. Nanti banding. Sudah kuliah kita pergi kedai kopi ke? Nah, kita buat sana. Duk kedai kopi tu tak ada hukum haram ngopak. Semua tak gigi yang ngopak. Tu sekular tu. Padahal Nabi kata, ittaqillaha haitsu ma kuntamu, kena takwa akan Allah di mana saja kamu berada. Dalam masjid, luar masjid, dalam cerah, dalam gelap, ramai-ramai duduk sore, tak kira. Asal kata mu di bawah hukum langit Tuhan, atas muka bumi Tuhan, mu tak lepas daripada hukum hakik Tuhan. Gitu kan? Tu cukup. Tu orang panggil ilmaniyah. Ada pun mengaji medik tu bukan ilmaniyah. Hak tu tuntutan syarak. Syarak suruh. Dalam jarak masafatil qasri ni, kena ada seorang yang pandai ilmu tabib, ilmu kedoktoran. Nah, kalau tak ada dosa habis.
Nah, dah jarak 2 marhalah ni kena ada orang hak pandai farmasi. Kalau tak ada, berdosa habis. Dalam jarak 2 marhalah ni kena ada orang hak pandai nahwu, sarah, makni, bayan, badan, istiqaq, wadha', tafsir, ulumul hadis, ulumul Quran, mantiq, maqulatul asyar, kena ada. Kalau tidak, dosa habis. Semua sekali jadi fardu ain kena mengaji. Kalau ada dah baru jadi fardu kifayah. Anda faham tu? Itu fardu kifayah tu lagu tu. Idza qamal ba'du fi masafatil qasri saqatat anil baqina. Bila sudah ada dah orang yang menunaikan dalam jarak 2 marhalah, maka barulah gugur kewajipan di atas hak tinggal lagi. Baru namanya fardu kifayatin. Gitu. Jangan faham fardu kifayah ni sejak awal lagi fardu kifayah jangan. Orang tanya, "Hei, ada dak ahli nahwu sini?" Adalah tu. Adalah tu. Siapa? Nama gapo? Duduk di mana? Nah? Warga negara ke? Rumah dia di mana? Betul ke dia ahli nahwu? Dia ahli sarah, dia alim falak, dia alim balaghah, dia alim tafsir, dia alim hadis, dia alim mantiq. Ada betul tak? Cuba jawab. Siapa? Di mana? Kita cakna tak benda ni? Tak. Sebab apa? Sebab awal-awal kita faham fardu kifayah ni. Adalah tu orang buat tu. Tak apa dah, beres dah. Duk main adalah tu. Siapa? Kapan-kapan tak ada. Dosa habis buat kita ni akhirat esok. Jangan main dah tu ni. Fardu kifayah bukan lagu tu. Fardu kifayah ni seolah-olahnya gini. Contoh ambil ngaji nahwu. Dalam jarak 2 marhalah ni wajib fardu ain semua kena ngaji nahwu dulu. Seolah-olah ni kena ngaji ni duk ngapa? Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu, kena tahu isim fi'il harah, kena tahu alamat isim gapo semua sekali, mana mubtada khabar fi'il fa'il gapo, mana orang panggil kena gitu awal-awal. Payah nak faham. Tiba-tiba ada seorang angkat tangan. Ustaz, saya faham dah. Saya boleh dah main-main dah. Barulah hak lain hak penipal dia. Alhamdulillah, tutup kitab, beres. Tak wajib lah, apa? Fardu kifayah dah. Ada dah orang. Idza qamal ba'du tadi ada dah orang hak menunai. Kita gugur dah. Tu fardu kifayah gitu. Ana bayar gitu fardu kifayah bukan adalah tu. Duk main adalah tu. Siapa? Cuba ayat siapa tu ni. Kalau hak fardu kifayah ni ada 2. Fardu kifayah, ilmu fardu kifayah, diniyah, ukhrawiyah. Hak ni hak di ngaji di madrasah di pondok tu. Tu di pondok di madrasah. Tahfiz seumpamanya hafal Quran tu fardu kifayah agak tu. Fardu kifayah. Tapi hak tu ramam ada tahfiz ni beratus Tapi hafiz kada wallahu alam. Tahfiz tu beratus di Sungai Buloh ni. Beratus Sungai Buloh saja ni beratus. Tapi hafiz kada wallahu alam. Pelik sungguh. Ada budak hafiz main ngaji pondok saya. Setiap kali tanya ayat Quran tak boleh nak jawab semua. Siapa aku kata mu ni betul dah hafiz. Hafiz sungguh dah. Kaya. Kata habis dah Quran 30 juzuk. Ni pelik budak tahfiz lah ni. Kita dulu walaupun tak ngulas sekalipun kadang-kadang orang baca ayat perut kita boleh sambung. Sebab apa? Lekat erat ingat ni. Sebab kaedah tahfiz tu bukan hanya ambil hafalan baru. Dia panggil sabqi manzil. Ni hak belakang ni sabqi 15 hak sebelum baru tu duk ulang. Manzil tu 2 3 4 juzuk 5 juzuk sehari kena ulang semua ni. Bukan duk ambil hafalan baru lepas tu hak belakang lepas. Dia nak hafal dengan nak jaga hafalan ni lebih payah nak jaga hafalan daripada nak hafal baru. Hafal baru ni mudah. Mudah pun tak mudah juga. Payah juga ni. Tapi nak jaga ingat hak kita hafal dah tu lebih payah daripada nak ingat hak baru ni. Itu. Lagi pula hafal Quran ni dia tak serupa hafal matan. Orang tahfizul mutun, hafal mata-mata ilmu ni, kalau dia hafal, contoh hafal Jurumiyah, Alfiyah, Imriti, akidah ilmu-ilmu akidah ke, matan Zubak ke, matan Safinatun Najah, tak kira lah. Orang panggil ngapa mata-mata ni di pondok-pondok ngapa mata. Hak ni kalau tak ingat tak berdosa. Yang ngapa masa ngapa tu ingat lepas tu lama tinggal. Tak ingat dah atau ingat sikit-sikit dah. Berdosa tak? Tak berdosa sebab itu bukan kalamullah, kalam makhluk. Quran jangan gitu. Quran ni kalau kita hafal, tiba-tiba kita tak ngulang, kita tak ingat dengan sebab kita tu taksir, cuai dalam mengulang-ulang.
maka dosa besar. Kabair, bukan sagair. Dosa besar, bukan dosa kecil. Ni. Sebab tu orang dulu-dulu, alim ulama dulu, jaga buka tahfiz ni. Dia takut. Dia takut dia tak boleh nak jaga. Orang nak hafiz sungguh ni pilih sungguh. Hak jurus-jurus sungguh. Ada karakter. Nah, karakter orang hak boleh jaga dengan Quran ni. Baru dipilih untuk jadi tahfiz, hafiz Quran. Bukan senang tak? Senang lah nak hafal tu. Tapi, nak jaga tu payah. Sebab apa gitu? Sebab dia tu kalamullah. Hukum dia beza. Tak sama dah. Walau sama-sama fardu kifayah tu. Tapi hukumnya beza. Hukumnya beza. Sebab tu tutup guru dulu tak ada buka tahfiz. Buka pondok, madrasah. Beza tak? Tak beza. Tahfiz ni hafal Quran. Dia tak boleh capur dua tu. Capur kat pening. Sebab ada juga jenis orang buka tahfiz lagi. Pondok lagi. Dia panggil tu pondok tahfiz. Oh, hebat. Orang tak tahu ke atas anak dia situ. Dah tu ni. Lepas tu hafal Quran pun tak ingat, ngaji kitab pun tak reti lah sekali. Ya hanana, ada gendel lah. Pandang gendel. Ada gitu. Banyak kat kita. Salah tu. Tahfiz kena tahfiz. Tak boleh capur. Ya tahfiz kena hafal Quran, tumpu hafal Quran, mulai Quran, kemudian ngaji fardu ainnya. Nah. Pondok, dia tak boleh capur dengan tahfiz, tak boleh. Dia pening banyak. Nak ngapa nahu, ngapa soroh, ngapa ilmu tu, ngapa ilmu ni. Ilmu alak saja berapa ilmu alak nak mengaji. Jadi tak sama. Hak ni sekolah arus perdana kerajaan kita tak ambil cara ni. Tak ambil cara sungguh sangat. Cara juga sikit-sikit gitu lah. Ala-ala koda gitu. Sebab tidak arus perdana. Satu lagi ilmu fardu kifayatin dunyawiyah. Mana? Ada mau mengaji fizik, kimia, biologi gapo tu lah. Nak jadi komedik, farmasi gapo semua. Tu engineering, perdagangan. Tu kerajaan kita ambil padulah. Ambil orang panggil ambil cara sungguh sebab tu masuk dalam silibus arus perdana. Padahal dua-dua tu fardu kifayah belaka tu. Jadi kita jangan orang panggil keliru dah. Sebab banyak orang ada skala duk mesej dalam Facebook saya. Dia kata assalamualaikum ustaz. Saya kalau orang panggil ustaz, saya panggil dia ustaz juga. Assalamualaikum ustaz. Saya pun waalaikumsalam ustaz. Dia kata saya bukan ustaz. Saya bukan ustaz. Lepas tu awak siapa? Saya ni mengaji sekular ya. Allah. Awak mengaji apa sekular tu? Saya mengaji medik, kata. Astaghfirullahalazim. Maknanya awak ambil medik tu ni tahu belajar tu tak ada dosa pahala lah kau mana? Itu mana sekular? Salah tu. Sekular bukan ilmu. Sekular tu satu fikrah, satu pemikiran, satu aliran pemikiran yang gharbiyah, yang asing daripada Islam, bukan daripada Islam tu, bukan. Daripada Eropah tu. Kalau ikut sejarah dia daripada Eropah lah. Dia tak ambil bagi pada Richard masuk capur urusan istana, urusan raja maharaja kan. Dia asing ke urusan agama di gereja, urusan pemerintahan negara di istana. Tu dia asing itu. Tu jadi duk sohu politik suku, agama suku tu dah ni. Ada pun kita ni dak gitu dah. Bapa kata gitu? Sebab ketua negara kita bukan Perdana Menteri, kena ingat tu. Ketua negara kita ialah yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Dah. Itulah ketua negara kita. Cuba buka dalam pasport. Ketua negara. Kemudian negara kita pula dalam perlembagaan menyebut Al-Islam din lid-daulah. Islam ni agama bagi persekutuan. Artinya tanah negara kita ni seolah-olahnya ada agamanya. Nama apa? Islam. Bermakna bila raja tu ketua bagi negara, ketua juga bagi agama. Himayatuddin wad daulah. Penjaga bagi negara dan penjaga bagi agama. Dialah ulil amri mutlak. Yang tak turun masuk tanding di mana-mana parlimen, di mana-mana dun. Ada Sultan Selangor masuk tanding pilihan raya dah? Tak ada. Dia tak akan turun tahta dah, duduk situ. Hatta kalau dia turun tak apa sebab rakyat ni boleh pergi samai di Mahkamah Dunia sebab langgar perjanjian nak merdeka mula. Orang yang main. Takut Sultan Selangor puas, kata puasnya jadi raja. Dia pun isytihar. Okey, rakyat jelata ambo nak letak jawatan ni. Kita bubarlah Kesultanan Selangor ni. Ambo puas dah jadi raja ni.
Tu kita buat republik lah pula, Jumhuriyah. Rakyat ni boleh masuk samai di mahkamah dunia. Nah, samai raja supaya raja ni ambil balik jawatan je, dia tak boleh lepas. Tu sampai tahap tu. Itu. Tapi negara kita ni raja berperlembagaan, dipanggil mamlakah nizamiyah, demokratiyah barlimaniyah. Ni. Raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Mana? Kuasa raja pun terhak, kuasa menteri pun terhak. Ada hak-hak dia. Maka kuasa menteri ni sebahagian daripada kuasa raja tu diserah kepada menteri. Wuzara ut-tafwi litanfis dipanggil. Menteri-menteri yang diserah sebahagian kuasa raja untuk diuruskan. Maka hak ni jadi tanggungjawab di atas kita warga negara untuk memilih 4 tahun 5 tahun sekali. Apa hukumnya? Fardu kifayatin juga. Beres? Fardu kifayatin juga. Bukan fardu ain. Ada kata fardu ain berat tu. Mari mana fardu ain? Nak latih raja ni fardu kifayah. Tengok lagi kitab Jawharatul Tauhid sebut ana. Wa yajibu nasbu imami adlin bi syar'i fa'lam la bi hukmil aqlin wa laisa ruknan yu'taqad fid din. Wajib melantik imam yang imam situ bukan imam semaya, bukan Imamul A'zam. Raja, sultan, presiden kalau negara republik. Yang di-Pertuan Agong. Khalifah. Yang adil. Wajib tu bi syar'i dengan hukum syarak. Itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Fa'lam ketahuilah olehmu la bi hukmil akli, bukan wajib tu dengan hukum akal. Mu'tazilah kata melantik pemimpin ni wajib hukum akal. Mana akal kita menentu wajib baik buruk. Tak ada kaitan dengan hukum syarak. Itu Mu'tazilah. Tak ada dosa pahala. Melantik pemimpin ni. Ahli sunnah wal jamaah ada fardu kifayah, wajib fardu kifayah. Walaisa ruknan yu'taqad fid din, bukan rukun iman. Tu nak tolak Syiah. Syiah pula melampau sangat. Melantik pemimpin ni rukun iman. Sudah. Siapa tak lantik pemimpin seperti kita, kafir dia. Nanti akhirat muka nakir tanya dalam kubur. Bapa awak tak lantik calon saya. Bapa awak lantik. Sudah. Tu tak kena kat tu. Melampau kat tu. Dua-dua tu melampau. Ahli sunnah ni senantiasa manhajul wasatiyah. Duduk tengah-tengah. Antara tasahul dengan tasyaddud. Ulama ahli sunnah tawassut. Tasahul, tasamuh, tasahul. Bukan tasamuh. Tasahul. Bermudah-mudah. Liberal dia panggil. Tasyaddud ekstrim. Dua-dua tu tak boleh raka tu. Islam ni duduk tengah-tengah. Tidak tasahul, tidak liberal, tidak bermudah-mudah. Macam Mu'tazilah tu, melantik pemimpin ni kita tentu sendirilah apa letak kita tu hawi dah ke. Gitu, tak ada hukum pahala dosa. Ada. Ataupun ni rukun iman ni. Inilah akidah kita. Berat juga tu. Dua-dua tu dak. Duduk tengah-tengah. Fardu kifayah. Itu nak lantik raja tu fardu kifayah. Kita boleh lantik raja. Tak kena dah. Sebab apa tak kena? Sebab raja ni sistem monarki. Mangkat wafat dia, maka naiklah putera mahkota dia. Kalau raja hak bahasa negeri-negeri. Lepas tu kalau hak bahasa persekutuan enggak, ada majlis mesyuarat raja-raja Melayu. Seumpama dalam khalifah ni kan, ahlul halli wal aqdi. Dia mesyuarat dah. Gile. Berapa tahun sekali pak naik raja tu. Berapa tahun sekali pak naik. Tak kena latih dah. Lepas tu hak kita jadi tanggungjawabnya dengan calon ni. Ni hak 4 tahun sekali, 5 tahun sekali ni. Maka bila latih raja tu fardu kifayah, latih YB ni apa dia hukum? Fardu ain jadi. Gitu. Jadi YB lebih besar pada raja ni. YB lebih besar pada raja? Cuba jawab Ada siapa dia berani ayat YB rakyat ni saya hantar ke Sultan Selangor lah dah. Senang dia buai daerah. YB lebih besar pada sultan apa? YB besar pada sultan. Sultan besar pada YB. Kalau hukum melantik sultan fardu kifayah, maka qiyah di atas melantik sultan tadi tu. Mana? Fardu kifayah juga. Atas apa? Tiap-tiap orang hak daftar mengundi. Atau terdaftar sebagai pengundi. Bapa kata fardu kifayah tu? Kalau beratur. Ngundi ni daripada pukul pagi sampai petang, pukul 4 petang. Betul tak? Salah kau ramai tak ada nak ngundi dia. Habis pukul 4 petang tak habis lagi duk beratur, jujuk. Tutup dah pintu, pak. Tak ada nak ngundi. Kalau fardu ain berat tu. Dosa sampai bila tu? 5 tahun sekali tu. Nak kena tangguh dosa tu. Tak dah. Pak katuk pintu kak. Allah, kita nak ngundi memang kita nak dapat pahala kok memilih ni. Lepas tu, dia mau katuk dah habis dah.
Sesat. Apa? Ada dah orang hak ngundi tak dia. Mana terlantik dah. Atau kita daftar, tapi kita Sungai Buloh lah kalau orang Kelantan lain ngundi di Kelantan. Balik jalan jam gapo speed jalan nak netah pupayah ni. Nak bawa laju-laju kena sampai ke JPJ pula kan. Duduk jujuk, Allah tak ada dah weh nak ngundi buat apa. Duduk atas kereta jazz sombak jalan. Lepas tu terlantik dah YB di kawasan tu. Sesat dah fardu kifayah. Gugur dah kewajipan kita. Kan tadi kan? Fardu kifayah, ingat baik tu fardu kifayah. Tu lagu tu baru betul cara kita mikir dalam bab politik ni. Bukan fardu ain. Fardu ain. Hak ni fardu ain. Hak betul sungguh fardu ain kita tak cara. Hak bukan fardu ain kita bedah fardu ain. Pau ke tanya dalil tak boleh jawab. Ngak. Lepas tu duk marah dalam grup WhatsApp. Ada duk marah. Apa piu faizah duk ayat fardu kifayah. Nanti orang Melayu tak keluar ngundi. Weh lah. Boleh kau Cina kau keling ayat. Weh. Lepas tu apa? Cina keling fardu ain mana? Dalam agama dia. Gitu. Demo tak ada hukum langsung dalam agama dia. Apa demo tu boleh haji keluar ngundi? Kita ada hukum fardu kifayah di malah nak keluar ngundi. Kan pelik tu. Jadi ngundi ni ada dua tanggungjawab. Tanggungjawab sebagai warga negara, satu. Tanggungjawab sebagai orang Islam, fardu kifayah, dua. Itu dah. Kenapa lagu tu? Dia kata ini ulasan tidak cerdik politik ni kata. Orang pondok memang tak pandai politik ya. Cuba tanya, politik makna apa? Ada tiga makna politik. Siasah dengan makna nizamiyah, satu. Siasah dengan makna nasbul imamah, dua. Siasah dengan makna husnut tadbir bi riayati syu'uril ummah fi dakhilid daulah wa kharijah wa riayati maqasid syar'iyyah al-kulliyah al-khamsah, tiga. Awak nak politik makna apa? Cuba tanya orang yang kuat politik, dia tak tahu apa dia. Sungguh. Jadi orang pondok lah hak ngaji sungguh lah, bukan semua orang pondok. Orang pondok lah hak reti sungguh politik ni sebenarnya. Jangan duk cakap lebih kurang gitu dah. Habis gitu. Tu. Ambo ayat gini ni supaya kalau ada hak jumpa lagu sebab ada lagu ni. Sedap duk bedah lagu, you duk bedah aku lagu. Aku tak ada lagu tu. Bila kita jawab mari muzakarah depan-depan live. Kita siap dah, tak ada takut ke apa. Mari live. Senyap. Jadi penyanyi nasyid tu. Bukan budaya kita berdebat pula. Lepas tu budaya kita ngupak ke mana? Bukan berdebat. Berdebat tu lah budaya kita ilmiah. Bercambah ilmu. Awak kata fardu ain, mana dalil? Kalau tiga kawasan tu semua bukan orang Islam belaka tanding, nak undi kat mana? Lagu mana? Ada. Pergi cek kawasan mana ada. Tiga juru tu semua tiga bukan orang Islam belaka. Lagu mana? Pening lah kita. Nak undi kat mana? Fardu ain ni. Sudah. Fardu ain ni apa? Talabul fi'li talaban jaziman. Syarat tuntut kita buat dengan tuntutan yang putus. Sekira-kira yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji pahala kerana kita buat, dimasuk dalam neraka akhirat esok kalau kita tak buat. Tu terpaksalah kita buat juga sebab fardu ain ni hak mana-mana tak tahulah. Ketiga-tiga tu mudarat laka tu. Kalau tanya ustaz nak undi hak mana? Carilah Melayu Muslim yang pandai buat kerja. Gitu. Melayu Muslim saya tak jadi kalau tak ada buat kerja. Contoh dah. Contoh, saya ni mengaji agama Azhar, Usuluddin, Syu'bah Tafsir. Tiba-tiba ada projek nak buat masjid. Nak buat masjid, saya tak mengaji bahagian buat pembinaan ke apa ni. Boleh tak saya kata projek ni serah saya lah. Ni nak buat masjid ni, saya ustaz, jangan main-main ustaz ni ngaji agama, masjid ni tetap urusan agama. Jadi serah saya. Undilah saya, pilihlah saya, saklah projek ni pada saya. Sebab saya ustaz, ini projek masjid ni agama ni. Boleh? Saya tak pandai seming dengan konkret gapo saya tu kata kih ona so. Kalau sak juga projek tu saya 10 tahun tak siap-siap. Tak siap-siap. Sebab apa? Bukan ahli. Walaupun saya ni ngaji agama, dan masjid ni kerja urusan agama, tapi bukan ahli ni. Bukan saya ke ahli adalah buat masjid. Kena cari kontraktor. Hak pandai, hak amanah, hak takut ke Tuhan. Hak tak takut Tuhan, ya kena kau. Tak ada setahun masjid kerek dah nak bocor situ bocor sini, tak serak gitu. Kemudian itu ijtihad kita. Ijtihad. Hak mana? Sebab nahnu nasabu bizawahid, kita buat kira hak zahir.
Orang mari semua 4 tahun sekali ni muka juh belaka, tiba-tiba mari ni. Nah, hak muka juh belaka. Hak tak pernah letak sokok, hak tak nak kapi. Hak tak janggut bubuh minyak bong, ada nampak janggut sikit hitam sikit atas dahi. Juh nampak. Tolonglah undi saya lah net ni. Nampak juru. Kita kadang kita juru ni apa? Tiba-tiba hilang dah gaib. Bila batai dia tak nampak lah. Nah, buat khianat pula, curi pula duit. Apa kita menanggung dosa dia? Tidak. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kita tak tanggung dosa dia sebab dosa dia yang tanggung. Kita bukan sengaja pilih sebab dia nak suruh dia tu buat jahat dah. Kita buat kira hak zahir saja. Itu dah. Jadi ternyata ijtihad kita salah, dapat 1 pahala sebab kita ijtihad milih. Kalau betul sungguh dia baik, juru adil berapa, dapat 2 pahala kita. Tengok, dapat pahala. Apa tak situ bit ngundi? Ke pelik lagu tu. Dapat pahala ijtihad ni. Dosa dia hak tanggung kalau dia buat khianat. Sebab apa gitu? Sebab dalam ahli sunnah wal jamaah tidak ada pemimpin yang maksum, tak ada. Deh. Pemimpin maksum ni hanya dalam Syiah saja. Selain daripada melantik pemimpin rukun iman dalam Syiah, pemimpin mereka imam maksum, pemimpin yang tak boleh dikritik. Sayyidina Umar tu 5 kali kena kritik. 5 ke 4 kali gitu oleh perempuan tua dengan pedang, dia orang pemabuk minum arak. Sayyidina Umar al-mubasysyarun bil jannah. Ada kita pernah dengar Sayyidina Umar kata, awak ni siapa ni? Nak tegur-tegur saya ni, awak ni siapa? Saya ni sahabat Nabi tahu tak? Saya dikhabar dengan syurga dah, hidup-hidup lagi. Ada Sayyidina Umar gitu? Tak ada. Sayyidina Umar bahkan terima kasih. Kita ada pemimpin kita lah ni tak gitu. Tak boleh nasihat, tak boleh tegur. Kalau tegur dia kata, tidak mengikut saluran. Tidak mengikut saluran, kena buai, kena pecah. Tu kita ni dakwah saja je ahli sunnah wal jamaah dah. Praktikalnya tak. Praktikalnya tidak. Habis itu. Dan aku memohon kepada Allah Ta'ala pula juga. Tadi pohon pula dah. Banyak kali pohon pun tak apa. Tak ada duk salah, tak ada duk salah berapa, tak ada duk miskin Allah Ta'ala. Banyak kali minta pun. Dan aku memohon kepada Allah Ta'ala pula, meminta pula bahawa menjadikan risalah ini, risalah Misbahil Munir ni perisai yang dapat mempertahankan, yakni seolah-olah seperti perisai. Tu junnah. Jadi perisai. Itu seolah-olah seperti junnah, seperti perisai. Perisai mana? Perisai yang ni sifat bagi perisai, yang dapat mempertahankan dan dapat menolakkan. Bukan setakat teh saja dak, tolak dah pula. Lawan dah pula, tolak dah pula. Bukan dapat defend saja, iktirak dah pula. Tolak pula, rak pula, dan dapat menolakkan akan segala ajaran-ajaran yang sesat yang menyesatkan orang awam, orang ramai. Itu yang minta pula dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan risalah ini sebagai perisai, yakni seolah-olah seperti perisai. Seperti perisai yang boleh mendefend dan boleh mendefend, boleh mempertahan dan boleh merak, melawan, menolak pula. Bukan tahan saja, pak tolak pula. Ada lagu tu dah. Terjadi perisai ni ada dua kegunaan, untuk tahan, untuk tolak. Tu. Tolak gapo? Menolak akan ajaran-ajaran yang sesat. Banyaklah ajaran sesat ni, banyak. Setengah daripada ajaran sesat menganggapkan orang panggil siasah melantik pemimpin tadi tak ada kaitan dengan agama pun. Tak ada kaitan dengan dosa pahala. Tak ada kaitan dengan hukum hakam syarak seperti Mu'tazilah tadi. Mu'tazilah, kalau lah ni kat Neo Mu'tazilah, golongan liberal. Golongan liberal. Kita milih ni tak ada kaitan dosa pahala. Suka hati kita lah kita nak pilih gapo apa. Tak ada hukum syarak yang terkait dengan perbuatan kita memangkah, mengundi. Itu sesat. Ataupun sesat juga walaisa ruknan yu'taqad fid din. Di mana? Melantik pemimpin ni akidah kita ni. Sudah.
Nah, tu pun sesat juga tu. Tengok Syiah tu kan. Pasal apa dia boleh kafir habis sahabat? Sebab bagi dia Nabi ni telah wasiat dah Ali ni sebagai pemimpin. Man kuntu ana maulahu fa aliyu maulahu. Siapa yang aku ni adalah pemimpinnya, maka Ali pemimpin dia. Ni adalah wasiat daripada Nabi. Tiba-tiba Abu Bakar, Umar, Uthman dakwah herau dengan wasiat Nabi. Kata siapa? Syiah. Maka kafir habis sahabat Nabi ni. Tu tengok. Sebab bagi dia rukun iman salah satunya ialah wilayatul faqih, imamul a'zam, khilafah, imamiyah, nasbul imamah, atau kita bahasa mudah, melantik pemimpin, melantik raja. Bagi Syiah rukun iman. Kita dah. Tu dua-dua tu sesat dah. Dua-dua tu sesat. Sesat ke tu? Ingat baik-baik. Kita melantik pemimpin fardu kifayah. Fardu kifayah. Tanggungjawab kita nak rebut pahala. Peluang dalam sistem kita demokrasi ni, kita boleh melantik. Kalau tidak, tak. Kalau kita ni monarki dengan mutlaqah. Ada pun ulil amri hak terlantik dengan sebab kita ngundi tu dia panggil ulil amri muqayyad. Dia panggil dah. Ulil amri muqayyad. Mana dia jadi ulil amri kita juga, tapi kait 4 tahun sekali, 5 tahun sekali. Kalau tak calon, jadi rakyat biasa macam kita ke? Gitu. Sini bukan ulil amri mutlak dak. Maka taat setia kita ni kena jatuh tupah kepada ulil amri mutlak. Itu pun taat setia kena muqayyad. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliqi. Tak ada jenis taat pada ulil amri, pada makhluk ni pada perkara maksiat pada Allah Taala. Sebab tu Sayyidina Umar tu ditegur dengan pedang. Hei Amirul Mukminin, kalau membuat lagu tu pedang ni libah atas tekakmu. Siapa tu? Perempuan tua tu, jangan main. Gedebel ni. Sayyidina Umar marah tak? Biadab awak ni makcik. Awak siapa? Saya siapa? Gitu ke? Dah. Terima kasih. Kenapa? Aku pernah dengar Rasulullah kata akan datang satu di kalangan umat aku ni satu kaum yang pemimpinnya buat apa saja, semua rakyatnya jilak belaka. Alhamdulillah aku tak termasuk di kalangan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda tu. Tengok. Tu Sayyidina Umar. Pemabuk tegur dia apa dia? Terima. Tu Sayyidina Umar. Tanya, pemimpin hak adalah ni ada hak rasa lebih mulia pada Sayyidina Umar dah? Jamin syurga macam Sayyidina Umar dah? Apa-apa belagak supaya lebih pada Sayyidina Umar tu? Tak boleh diketegur, tak boleh dinasihat, tak boleh dikritik. Wow, hebatnya awak dekat sini. Kan pelik lagu tu. Tu kena buai selalu. Cikgu kena buai, ustaz kena buai, kena tarik tauliah dan sebagainya. Alasan tidak mengikut saluran. Tegur tidak mengikut saluran. Ada sahabat Sayyidina Umar tadi orang tegur ikut saluran? Ada? Tak ada. Depan-depan gini Sayyidina Umar nak masuk mengajar, orang jatuh coket. Ya Amirul Mukminin, tolong kritik sikit dalam kuliah ni. Orang tina duk letak mah kahwin mahal sangat ni. Orang jatuh nak nikah payah, tak nak cari piti banyak. Sayyidina Umar tak fikir banyak, pakai bedah lah dia mengajar. Orang tina, ya Amirul Mukminin, itu hak kami dalam Quran. Allah Ta'ala jamin. Ada apa? Ada Sayyidina Umar kata, tak kira Quran awak ni tegur tak ikut saluran ni, malulah saya. Saya ni Umar kot. Nak ni. Ada gitu? Oh betul, aku salah, Umar salah. Tu perempuan tu betul, Umar yang salah. Peminum arak tu yang betul, aku yang salah. Ada? Sayyidina Umar gitar aku Umar minum arak. Dia pun buka nyela, pakai terjun kat tu. Woi minum arak, dia sahau lah. Orang minum arak tu kata, ya Amirul Mukminin, minta maaf banyak, hamba ni salah sungguh. Tapi salah hamba saya minum arak. Amirul Mukminin salah 3. Ada Sayyidina Umar kata, mu minum arak, aku pula hak berdosa 3 kali. Gitu dah. Ada. Apa salah aku tu? Aku cerita. Saya ni minum arak dalam rumah ya Amirul Mukminin tepi jalan. Pasal apa Sayyidina Amirul Mukminin duk ita-ita? Wala tajassasu, jangan kamu mengintai-ngintai aib saudara. Satu dosa, tajassus. Kemudian Nabi suruh masuk rumah orang ni kok pintu, bukan kok nyela. Pernah tu ni? Boleh masuk kok nyela rumah orang kat sini? Jangan masuk kok pintu. Amirul Mukminin masuk kok nyela. Salah nombor 2. Yang ketiga beri salam tak, pakai jengkoh lalu. Woi minum arak gitu. Dah ni. Masuk rumah orang beri salam. 3 kali ketuk tak keluar, beri salam 3 kali tak keluar, balik. Jangan duk tawah rumah orang labbaik Allahumma labbaik. Oi, jangan ada ni. Tengok.
Jadi Sayyidina Umar kata, mu betul peminum arak, aku kok salah. Tu Sayyidina Umar. Tu sahabat Nabi al-mubasysyarun bil jannah. Boleh dikritik, boleh ditegur tanpa ada salurai-salurai apa depan-depan orang gitu ya. Dan dihikayat siapa kau kita boleh tahu bagaimana perbuatan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali untuk dijadi pedoman, contoh, tauladan. Ada kita contoh gitulah ni? Tak ada. Nah, itulah gitu. Habis. Royak ni dekat-dekat nak pilihan raya, okay? Peringat sikit. Habis itu yang mana tu? Ajaran sesat ni, nah. Ajaran sesat ni sifat bagi ajaran sesat. Nah. Yang dibawa akan ajaran sesat oleh orang-orang yang tidak sengkakan dengan jahilnya orang-orang. Oh, kalau tengok ke zahir tak sekolah kata nak jahil tu. Nah, nya serbanyo, nya jangguknyo, nah, nya tengok latar belakang ngaji Mesir, nah, nya jangguk lagi, nya itai tadai lagi, jubah pula labuh, wasebah tak cukup tangan belik tekok pula. Nah, celok lagi. Oh, nampak macam aling ni. Rupa-rupa bila cakap astagfirullah. Ini bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini bukan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Tak diseka-seka dengan jahilnya. Itu sesat tu. Mana misal misal bagi ajaran sesat. Pukul 10.30 lah ni. Seperti ajaran-ajaran yang mengatakan tidak wajib belajar sifat-sifat 20 yang termasyhur itu. Sesat tu ajaran orang cakap lagu tu. Kata ni, tak wajib belajar sifat 20. Hatu orang kecek lagu tu orang ajaran sesat tu. Tu kita sambung semula pula lah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Kita berhenti seperti dah. Misal bagi ajaran sesat. Seperti seperti ajaran-ajaran yang mengatakan, kita buat sambung situ. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kasih.